kita jangka bahawa aspek kos sara hidup akan diberi tumpuan yang khusus kerana ia melibatkan kepentingan masyarakat bawahan. Kita kalau mengikuti perkembangan ucapan-ucapan Datuk Syed Anwar, sama ada semasa beliau sebagai ahli politik atau masa beliau sebagai aktivis sosial, aktivis belia Islam sejak dulu lagi, saya melihat bahawa beliau cuba untuk menangani agenda mengangkat martabat masyarakat bawah ni. Jadi penglibatan beliau dalam banyak perkara berkaitan dengan misalnya kata demonstrasi baling dan seumpamanya zaman-zaman muda beliau itu menggambarkan bahawa tumpuan apa juga usaha, apa juga rancangan harus memastikan supaya ia memberi kesan kepada masyarakat di bawah itu. Jadi dalam arti kata lain yang saya faham, Perdana Menteri ke-10 kita ni dia cuba nak menangani beberapa isu yang tertangguh pasca penjajahan negara lagi. Bila penjajahan hadir dan wujud apa yang dipanggil ketidakseimbangan kaum. Dan ada kelompok-kelompok yang terpinggir. Dan kaum Melayu antaranya yang besar. Dan keterpinggiran itu menyebabkan berlakunya kelemahan dan kemunduran dalam pelbagai bidang. Dan kita sedia tahu bahawa pada hari ini masyarakat Melayu kita ialah masyarakat yang terbesar, masyarakat yang masih lagi terpinggir dalam pelbagai bidang, termasuk juga masyarakat India dan Sabah dan Sarawak. Jadi ini adalah usaha-usaha merapatkan jurang itu. Itu saya dalam hidup perhati dan dekat dengar ucapan-ucapan beliau. Agenda utama dia ialah bagaimana kita boleh merapatkan jurang. Jurang antara yang kaya dengan yang miskin, yang bawah dengan yang peringkat atas. Jadi jurang itu melibatkan banyak perkara lah. Jadi jurang ilmu pengetahuan, jurang kefahaman keagamaan. Yang paling utama sekali adalah jurang ekonomi itu. Jadi kos sara hidup yang kita sedang lihat, yang beliau nak usahakan itu, harus dilihat dalam kerangka itu, dalam kerangka untuk memastikan supaya umat atau masyarakat Malaysia yang berada di peringkat awam atau peringkat umum itu mempunyai suatu kuasa beli yang terbanyak. Maknanya dengan sekiranya masyarakat bawah itu mempunyai suatu tahap hidup, taraf ekonomi yang meningkat, maka ia akan boleh menjana pergerakan ekonomi yang lebih baik dalam konteks negara. Kita tidak lagi menjadi masyarakat yang hanya bergantung kepada sumber-sumber yang kita panggil subsidi berterusan. Jadi bagaimana itu cabaran yang besar sekali, kerana jurang sekarang ini terlalu, saya tengok terlalu tinggi, terlalu melebar. Dan ini satu perjuangan yang besar, dan ini yang kita kata tadi memerlukan satu kabinet yang betul-betul dapat menterjemahkan jurang itu. Macam mana 5 tahun itu kita dapat mengukur dari segi itu, Dr. Taufik. Dan ini yang akan menjadikan, sebab tu saya minta maaf panjang sedikit, sekiranya kita lihat yang dipanggil reformasi ni, perjuangan reformasi beliau tu, ia adalah usaha untuk, kalau untuk merapatkan jurang itu, banyak strategi-strategi perlu dibuat. Yang beliau selalu sebutnya ialah tentang tata kelola lah. Kerana kenapa tak boleh meningkat lagi ni? Kerana kebocoran, ketirisan. Jadi itu harus ditutup dulu. Dan pemimpin yang terbaik yang boleh membawa kepada idea-idea baru. Jadi saya fikir dalam masa 5 tahun, insya-Allah saya rasa dengan strategi yang lebih tegas, kaedah-kaedah pentadbiran yang lebih telus, suatu keadaan masyarakat yang lebih baiklah di peringkat bawah ni untuk menikmati yang selalu kita sebut sebagai kick ekonomi tu. Biar besar sikitlah sampai kat bawah tu kan. Jadi ini satu perjuangan yang panjang, dan insya-Allah kita berdoa sama-sama bergerak ke hadapan. Dalam arti kata lain, ringkasnya, kita kalau boleh peratusan menengah, golongan menengah itu lebih membesar lagi, dan mengecilkan kumpulan yang kita nama sebagai B40 tu. Jadi B40 ni biar jadi B20 sajalah. BM40 akan jadi
M60. Begitu dari segi bayangan barulah negara kita akan makmur dan kita tidak ada lagi satu perasaan bahawa kita bergerak bersama-sama dalam menikmati kemakmuran ekonomi.